Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini dapat kita bersama dalam ruang waktu yang agak singkat untuk sama-sama kita memperingati antara satu sama lain. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Jadi insya-Allah hari ini saya akan bercakap berkenaan dengan Ihya Ramadan. Yang mana Ihya Ramadan ni iaitu kita menghidupkan bulan Ramadan ini dengan pelbagai ibadah. Termasuklah kita di waktu malamnya ada tarawihnya, walaupun dalam PKP ni kita disarankan ataupun dicadangkan oleh pihak kerajaan supaya kita membuat tarawih di rumah, dan juga selain itu kita memperbanyakkan membaca Al-Quran, bertadarus. Dan itulah sebahagian hikmah PKP ini apabila diperintahkan oleh pihak kerajaan Malaysia untuk kita sama-sama berada di rumah. Jadi di situ dapat mengeratkan silaturahim antara suami isteri, dan juga antara ibu ayah dan juga anak-anak, yang mana sebelum ni sibuk dengan kerja, sibuk dengan balik, pi pagi balik malam, pi gelap balik gelap. Jadi insya-Allah dengan hikmahnya ada PKP ini, maka dapat kita mengeratkan hubungan antara kita dengan anak-anak kita, insya-Allah. Jadi di bulan Ramadan ini kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Kebaikan bagi orang yang membaca dan orang yang mengajar tentang Al-Quran tu. Betapa pentingnya, hebatnya Al-Quran ni di sisi Allah Ta'ala, sehingga kan pada hari akhirat Al-Quran ini akan menjadi satu syafaat kepada kita sekiranya kita baca Al-Quran. Dan bukanlah Al-Quran ini dijadikan sebagai barang perhiasan di rumah kita, duduk di dalam almari yang elok cantik bersama dengan barang-barang yang bernilai yang lain, maka tak baca pun. Jadi muslimat dan Allah sekalian, Al-Quran ni sekiranya kita tidak membacanya, maka dia akan jauh pada kita. Tetapi sekiranya kita dekat dengan dia, maka dia akan dekat dengan kita. Hati kita akan jadi tenang, dan juga lidah kita akan menjadi lembut bila kita menuturkan setiap ayat dalam Al-Quran itu. Maka disitulah kehebatan Allah SWT tentang yang dikatakan sebagai kalamullah. Di akhirat kelak, kalau kita ni tak baca Al-Quran, maka Al-Quran akan suruh kita, ya Allah, Al-Quran ada di rumah dia, tetapi dia tidak membacanya. Dia sanggup membaca WhatsApp, dia membaca Facebook, dia baca benda-benda yang lain, tetapi dia tinggalkan Al-Quran. Tetapi berbahagialah bagi orang yang menerima syafaat daripada Al-Quran itu sendiri. Ya Allah, di rumahnya ada Al-Quran, ya Allah. Dengan Al-Quran ini dia membaca dengan penuh, orang kata penuh kehebatan Al-Quran, dengan membaca sambil melihat maknanya, melihat nuzul Qurannya, tentang bagaimana Al-Quran diturunkan, mengambil istifadah, faedah daripada Al-Quran, sehingga Al-Quran memberi syafaat kepada kita, insya-Allah. Dan juga tidak lupa kepada adik-adik yang berada di rumah, yang mana dalam PKP ini bulan 2, hujung bulan 2, bulan 3, bulan 4 dah lama dah kita di rumah. Jadi ambillah peluang ini untuk sama-sama kita mempelajari Al-Quran. Kerana apa? Al-Quran ini akan membantu kita, insya-Allah.
Dan juga jangan kita lupa di setiap amalan-amalan yang kita buat itu biarlah berlandaskan pada Al-Quran dan juga Sunnah. Dan juga ingin saya memesan kepada kawan-kawan semua di luar sana, kita janganlah kita rasa semua harta yang kita ada tu milik kita. Sebenarnya Allah pinjamkan kepada kita untuk kita salurkan juga kepada orang lain. Sementara apa yang telah diberikan oleh kerajaan kita tanpa mengambil kira pinjaman apa semua, masuk duit dalam gaji kita yang banyak tu, maka kita salurkan sempena bulan Ramadan ni, kita sedekah kepada orang yang memerlukan. Tak banyak, sikit, tapi janganlah sampai menunjukkan kita ni ketipu sangat. Kita keluarkan duit yang kita ada tu untuk kegunaan orang lain. Maklumlah di luar sana ada yang dulunya dia kerja, tetapi bila mai PKP ni tak mampu untuk kerja, kilang tutup, kontrak tak boleh buat. Sebab apa? Kena duduk di rumah. Jadi bila kontrak tak buat, maka duit tak dapat, gaji tak dapat. Jadi sumber pendapatan tu agak terhad. Jadi kita yang orang kata ada sedikit kelebihan yang Allah bagi ni, maka kita gunakan duit kita tu untuk menginfakkan duit kita tu ke jalan Allah SWT, dengan bersedekah, dengan kita memberi makan kepada orang yang memerlukan. Jangan kita rasa duit itu kita punya, aku punya, aku ada teruk, aku nak duit tu aku simpan untuk dia aku seorang saja. Tak boleh. Jadi insya-Allah saya ni pun bukanlah orang yang terbaik untuk memberi nasihat kepada sahabat-sahabat sekalian, tetapi inilah satu permintaan ataupun satu tuntutan dakwah. Baligh anni wala ayah, sampaikanlah walaupun sebuah ayat. Jadi kita menasihati antara satu sama lain untuk kita mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi juga adik-adik di rumah, jangan lupa kita selain daripada kita ni duduk saja puasa, kita tengok TV, jangan lupa kita buat kerja-kerja rumah, homework yang ditugaskan, yang diberikan oleh guru kita melalui WhatsApp, melalui kuis, melalui Google Form ataupun Google Classroom. Jadi sampai sana kita buat. Bukan bermakna kita di rumah ni kita rehat sepenuh-penuhnya, tidur sepenuh-penuhnya. Jadi kita buat kerja lain juga. Semoga dengan homework yang diberikan oleh guru kita tu, mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu dululah nasihat saya ataupun penerangan saya pada petang ni. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Taala. Ma asabaka min hasanin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.